Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ni kita akan tengok beberapa contoh soalan penyelesaian masalah yang mana soalan ni adalah soalan yang berbentuk cerita ataupun diberikan awak situasi, jadi awak kena selesaikan. Okey, kat sini apa yang awak perlu tahu ada 4 step. Okey, step yang pertama awak kena ingat untuk buat soalan penyelesaian masalah ni, yang pertama sekali kena gariskan apa itu maklumat yang diberi. Okey, yang kedua sekali cari kata kunci ataupun cari tahu apa kehendak soalan. Yang ketiga, kena tentukan operasi dia. Dia nak operasi apa? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ataupun operasi bergabung. Tambah, tolak, darab, bahagi. Yang akhir sekali, yang keempat ni, barulah awak selesaikan masalah tersebut dalam bentuk lazim. Okay, kat sini saya ada bagi beberapa contoh kata kunci soalan penyelesaian masalah. Okay, ni pun saya rasa saya pernah bagi juga dalam kelas. Okay. Jadi kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Harga rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali daripada harga asalnya. Hitung harga rantai itu sekarang. Jadi gariskan. Okay, jadi kat sini saya highlight lah Okey, apa kata kunci, maklumat pertama yang diberi. Okey, tengok 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Okay, ini maklumat yang pertama yang diberi. Okay, harga rantai tu sekarang dah meningkat sebanyak 5 kali. Okay, dia sudah hitung harga rantai sekarang. Okay, jadi awak boleh nampak kat sini. Okay, yang pertama sekali, RM2,125 ni adalah yang diberi. Dia bagi awak maklumat. Okay, dia kata sekarang ni, dia bagi tahu dah naik 5 kali. 5 kali ni adalah kata kunci. Okey, kata kunci. Kata kunci untuk apa kali ni? Okey, ingat balik yang saya bagi tadi. Okey, kata kunci untuk kali adalah darab. Jadi kat sini kita dah boleh tentukan operasi dia adalah operasi darab. Dia nak suruh kita darabkan. Dia nak cari apa? Harga rantai tu sekarang. Sekarang ni adalah yang kita cari. Okey, jadi kita tengoklah. RM2,125 ni kita perlu kalikan dengan 5. Dapat jawapan berapa? Okay, jadi kita tentukan operasi dia. Kita buat dalam bentuk lazim. Okay, RM RM2,125 darabkan dengan 5. Okay, kadang-kadang ada juga yang confused. Okay, 20 tahun ni dia ingatkan 20 tahun ni adalah yang diberi. Okay, awak kena ingat 20 tahun ni dia bukan maklumat dia. Dia cuma nak bagi tahu 20 tahun yang lepas ni, maksudnya sebelum ni harga dia RM2,125. Tapi sekarang harga dia dah bukan harga yang ni lagi. Dia dah naik. Dia naik pula 5 kali ganda. Maksudnya dia naik 5 kali lebih. 5 lebih tu 5 kali ganda lah. Okay. Yang ni awak hafalkan sifar 5. Okay. Jadi boleh buat 5 darab 5. 25. 5 letak kat bawah. 2 naik atas. 5 darab 2, 10. Yang atas ni kita kena tambahkan dia. Okay, 10 tambah 2, 12. 2 letak bawah, 1 naik atas. 5 darab 1, 5. Tambah 1, 6. 5 darab 2, 10. Sebabkan sebelah tak ada nombor, tulis je ada 2 kat bawah ni. Okay, unit penting. Ramai yang saya perhatikan, unit selalu tertinggal. Ingat untuk soalan wang ni, unit ni penting. Unit dan juga titik perpuluhan. Okay, oleh kerana soalan ni dia tak ada titik perpuluhan, jadi awak tak perlu letak titik perpuluhan pun tak apa. Sebab maksudnya dia tak ada nilai sen dia. Okay. Kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua. Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Sebulan kemudian beliau mengeluarkan RM20,000 untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Kira baki terkini akaunnya. Okey, untuk soalan macam ni, okey, tengok, cari dulu satu-satu apa maklumat yang dibagi. Okey, yang pertama sekali dia kata, okey, asalnya dia ada RM34. Okey, ni yang dia beri. Okey, duit dalam akaun dia mula-mula sekali ada RM34,000 ni. Dia kata selepas sebulan je dia keluarkan RM20,000. Okay, ni pun sama juga yang dia beri. Okay, lepas tu, lepas satu masa tu wang hasil tanaman dia ada
RM20,000. Okay, ni semua adalah maklumat yang diberi pada awak. Okay, dia suruh cari baki terkini. Ini yang dicari. Ataupun kata kunci dia kat sini. Okay, kata kunci kat sini adalah untuk tolak. Okay, kata kunci untuk tolak. Okay. Macam ni, awak kena tengok satu-satu. Sebabkan kat sini ada 3 informasi yang dia bagi. Maksudnya kat sini dia nak bagi tahu awak, kat sini adalah operasi bergabung. Ada 2 operasi yang awak kena buat. Okay, tengok balik. Yang pertama ni, dia kata asalnya ada 34,000. Selepas sebulan, dia keluarkan. Okay, keluarkan ni menunjukkan apa? Duit tu berkurang. Kalau berkurang, maksudnya kat sini perlu tolak. Okay, tak semestinya akhir sekali tolak ni, awak ingatkan semua sekali tolak. Okay, lepas tu awak tengok. Dia kata selepas satu tempoh, duit tanaman dia simpan. Simpan maksudnya duit kita bertambah. Kalau bertambah maksudnya kita tambahlah. Ataupun awak boleh juga buat dalam bentuk jadual. Okay, kalau buat dalam bentuk jadual awak boleh buat lah. Okay, buat bentuk jadual. Okay, ni saya tunjuk contoh lah Okay, jadual. Okay, awak boleh tuliskan wang yang masuk, wang keluar. Okay, ini kira baki lah. Okay, ini adalah perkara dia. Okay, contohnya kat sini, okay, perkara. Asal dia yang pertama sekali account. Okay, account dia apa? Okay, account. Account tu adalah duit yang masuk ke yang keluar. Maksudnya duit asal lah. Duit asal maksudnya duit yang masuk lah kan. Okay, sebab kita simpan dalam account. So, kat sini ada 34,807.12. Okay. Lepas tu, kita tengok yang kedua, RM20,000. Dia kata dia keluar. Maksudnya yang ada dalam ni kita akan tolak yang keluar ni. Kita tolak. Yang ni adalah untuk kebun. Okay, jadi untuk kebun, kita akan keluarkan RM20,000. Okay, yang last sekali, dia simpan. Simpan maksudnya duit tu masuk dalam akaun dia. Berapa? Ni hasil tanaman. Okay, dia simpan sebanyak RM13,047.80. Jadi sebenarnya nak cakap kat sini, okay, kita kira satu-satu. Maksudnya baki tu bila dia dah keluar, baki tinggal berapa? Bila dia masuk, baki tinggal berapa? Dia nak baki terkini. Terkini maksudnya yang last kali duit dia ada berapa? Jadi kita buat satu-satu. Okay, mula-mula sekali kita kena tolak. Okay, RM RM807.12. Tolakkan dengan RM RM20,000. Okay, yang ni sebabkan kat sini duit sen dia tak bagi, maksudnya kosong. Letakkan perpuluhan kosong kalau dia tak ada bagi nilai sen. Susun nilai ringgit dia tu daripada rumah sah ni. Sebelum titik perpuluhan ni. Selepas titik perpuluhan adalah duit sen. Okay, jadi 2 tolak kosong, 2. 1 tolak kosong, 1 titik perpuluhan. Pastikan selari. 7, 0, 8, 4, 3 tolak 2, 1 RM. Okay, lepas dah dapat apa ni, barulah kita tambahkan dia. Okay, ni bawa pergi sebelah. RM RM14,807.12 tambah. Ni kena tengok betul-betul. Tolak tambah. Jangan tersalah. Kadang-kadang ramai juga yang tersilap. Okay, RM dia tambah berapa tadi? Okay, RM13,047.80. Okay, yang ni sama sebab dia dua-dua ada nilai sen dia berapa kan? Jadi kita kira je lah. 2 tambah 0, 2. 8 tambah 1, 9. Okay, titik perpuluhan selarikan. 7 tambah 7, 14. 4. 1 naik atas. 4 tambah 0, 4. Tambah 1, 5. Ni 8. 4 tambah 3, 5, 6, 7. 1 tambah 1, 2. RM. Dapatlah jawapan akhir kita. Akaun dalam bank dia yang last kali ada RM27,854.92. Okay. Kita tengok contoh yang last kali. Okay, untuk soalan yang last kali. Okay, baca, fahamkan soalan tu betul-betul. Okay, dia kata Ahmad dan 3 orang adik dia hadiahkan pakej percutian bernilai RM21,440 kepada ibu bapa mereka. Jika setiap daripada mereka menyumbangkan nilai wang yang sama, berapakah wang yang dibayar oleh Ahmad? Okay, tengok apa yang dia bagi pada awak adalah, okay, Ahmad ni dengan adik-beradik dia. Okay, gariskan dulu. Okay, Ahmad dengan adik dia. Okay, ada berapa orang? 3 orang kan? Okay, dia bagi RM21,440. Okay, jika setiap daripada mereka menyumbang nilai wang yang sama. Okay, dia nak berapa wang yang dibayar oleh Ahmad. Jadi tengok apa perkara yang penting kat sini, gariskan ataupun awak bulatkan.
Okay, tengok yang pertama sekali. Okay, yang ni adalah yang dia beri pada awak. Okay. Nilai wang yang sama ni adalah kata kunci dia. Okay, kena ingat kata kunci. Okay. Yang last sekali yang dia cari adalah yang dibayar oleh siapa ni? Oleh Ahmad. Jadi awak tengok satu-satu. Okay, kata kunci nilai wang yang sama. Sama ni maksudnya untuk operasi bahagi. Maksudnya dia bahagi sama rata. Ayat kat sini nak cakap dia bahagi sama rata. Kadang-kadang dia tak bagi direct jelas macam yang saya tunjuk dekat awak. Tapi awak kena faham sendiri ayat dia. Okay, maksud dia kat sini, okay, ni Ahmad. Okay, saya buat dalam bentuk gambar rajah sikit lah 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni adalah untuk Ahmad. Okay, Ahmad dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada berapa orang ni? 3 orang kan? Sebab tu saya buat 3. Okay, ni adik-beradik Ahmad. Okay. Semua duit ni adalah RM21,440. Kalau awak tak faham kan, tak faham ayat tu, awak boleh keluarkan maklumat yang dia bagi tu. Awak cuba buat dalam bentuk gambar rajah ke, jadual ke, ataupun awak keluarkan satu-satu, tulis je kat tepi. Okay, macam ni kan. Dia nak cakap ya, semua sekali duit ni bila Ahmad campur dengan duit adik-beradik dia, dia ada RM21,440. Tapi dia nak tahu berapa yang Ahmad bayar ni. Ni Ahmad seorang je. Ahmad ni bayar berapa? Okay, dia kata kalau semua orang ni bagi yang sama. Maksudnya dia bagi sikit, bagi sikit, bagi sikit. Tapi semua bagi jumlah yang sama. Dapat berapa? Jadi kita kena buat apa? Kita kena bahagi. Sebab apa bahagi? Sebab dia nak cakap jumlah yang dia bagi ni, dia bahagikan kepada 4 orang. Ini kita boleh rujuk kepada kata kunci ni. Dia beri banyak tapi dia nak cari satu kuantiti. Kadang-kadang dia tak cakap pun dia bagi banyak tu, ayat tu kita kena faham sendiri. Okay. Dia bagi banyak ni, dia nak bagi satu-satu kuantiti ni berapa. Okay, dia nak Ahmad punya. Jadi kita selesaikanlah. Okay, saya buat kat tepi sini lah. Okay, RM RM21,440 bahagikan dengan berapa orang? Okay, kena ingat. Jangan pula bahagi 3 je. Sebabnya dia bahagi berapa ni? 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ahmad dengan adik-beradik dia ni ada 4 orang. Jadi bahagikan kepada 4. Okay, kita selesaikanlah. Okay, ni kita guna sifar 4 je. Senang je. RM ni kena tulis. Ramai yang tak tulis RM. Kena tulis. Okay, 4 darab berapa? 21. Okay, kalau tak hafal, okay, bolehlah tengok sifar. Tapi saya tak galakkan tengok sifar. Kena hafal sifar. Okay, 4. Tengok sifar 4. 4 darab berapa? 2. Tak ada. Kosong. Kosong kat depan sekali ni kita tak perlu tulis pun tak apa. Jadi ambil terus 2 nombor. 21. Okay, 4 darab berapa? 21. Tak ada. Yang darab 5 paling dekat. Okay, 4 darab 5, 20. Okay, tolakkan 1 ni dah habis. Okay, ni ada nombor sebelah ni, bawa turun. 14. 4 darab berapa? 14. Tengok. Tak ada. Paling dekat 12. 4 darab 3, 12. Okay, tolakkan lagi. 4 tolak 2. 2, 1 tolak 1, kosong. Okay, sini habis. Okay, bawa lagi turun 1 nombor. 4 ni. Sebab ada nombor lagi. So, 4 darab berapa? 24. Tengok. 4 darab 6. 24. Okay, kira. Tolakkan. Okay, dah habis. Walaupun sini dah habis, sebelah ni ada nombor, bawa juga turun. Selesaikan sampai habis. Okay, kosong. 4 darab kosong, kosong. Okay, dah tak ada nombor lagi sebelah ni. Bawah ni pun dah tak ada baki, baru dah siap. Jangan ingat sebelah ni kosong, kita tak perlu bawa turun bawah. Selesaikan sampai habis, sampai dia dah tak ada nombor dah. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, saya harap awak boleh buat. Semoga berjaya.